Benarkah insurans konvensional mempunyai unsur riba, ketidakpastian dan judi? Manakala takaful pula bersifat sebaliknya? Semuanya bersama Eja Halal selepas ini. Assalamualaikum. Minggu ini Eja Halal akan mengupas isu takaful dan insurans. Saya pasti ramai di luar sana yang keliru tentang perkara ini. Persidangan Majlis Fatwa yang ke-16 pada tahun 1979 menfatwakan bahawa insurans konvensional adalah haram. Namun, apakah sebenarnya ciri-ciri insurans konvensional? Kupasannya selepas ini. Perkembangan ekonomi negara telah memberi impak kepada taraf hidup rakyat. Pelbagai jenis produk barangan dan perkhidmatan dihasilkan bagi menjamin kesempurnaan hidup. Tetapi, sedarkah kita tentang kepentingan masa hadapan yang terurus serta berlandaskan prinsip syariah Islam? Insurans konvensional dan takaful, sebuah instrumen keuangan berkonsepkan saling jamin-menjamin sesama ahlinya. Ia dikenali sebagai polisi insurans atau polisi takaful. Pemegang polisi ini termasuklah individu dan organisasi besar seperti syarikat perniagaan. Ia bertindak sebagai pelindung risiko bagi menghadapi sebarang musibah atau keadaan yang tidak diingini pada masa yang akan datang. Insurans dengan takaful ni secara teknikalnya dia sama je. Sebab insurans adalah pelindungan, takaful juga pelindungan. Cuma takaful ni pelindungan daripada perspektif Islam ataupun kita boleh namakan dia sebagai insurans Islamik lah. Bayaran yang diterima daripada pemegang polisi ini dikenali sebagai premium dan sekiranya berlaku sesuatu, risiko ini akan dipindahkan serta-merta kepada syarikat pengendali insurans ataupun takaful untuk menanggung segala kos kerugian dan kerosakan tersebut. Prinsip insurans dan takaful seperti berikut. Pengguna membeli premium yang ditawarkan syarikat insurans atau takaful. Syarikat tersebut menyimpan atau melaburkan wang yang diterimanya. Syarikat tersebut akan menggunakan wang untuk menjamin ahli lain yang ditimpa musibah. Sejarah membuktikan bahawa kaedah seperti ini wujud sejak dahulu lagi dan digunakan pakai pada zaman Nabi Muhammad SAW di Mekah dan Madinah. Ia digunakan dalam perniagaan yang dikenali sebagai Al-Khasamah, iaitu satu kaedah yang berkonsepkan kerjasama, tolong-menolong dan saling menjamin antara satu sama lain. Persoalannya, apakah yang telah berlaku sehingga wujudnya perbezaan antara kedua ini? Pada awalnya, bila tertubuhnya misalnya kerajaan Islam Madinah pada 622 Masehi dulu, antara yang dah pun dipraktiskan pada waktu itu ialah kontrak muallah, qasamah, akilah. Yang mana ini adalah konsep-konsep insurans yang telah dipraktikkan. Dan kemudian pada abad yang ke-7 konsep kafalah, yang mana sekarang ini dikenali sebagai takaful. Insurans dalam Islam ni sebenarnya awal. Cuma bila berlaku penjajahan dan sebagainya, akhirnya seolah insurans itu satu yang dilihat dari perspektif konvensional dan dilihat sebagai satu yang konvensional dan bercampur bau lah di antara yang halal dan yang haram. Takaful, satu kaedah pelindungan berlandaskan syariah Islam dengan menggunakan akad tabaruk, iaitu derma. Pengguna yang ingin menyertai sistem takaful ini perlulah mengikhlaskan diri untuk membuat caruman bagi membantu peserta lain yang ditimpa musibah. Dalam erti kata lain, semua peserta dalam sistem takaful ini bersetuju untuk bantu-membantu sesama sendiri atas niat yang sama. Namun, bagaimanakah perkembangan sistem takaful di Malaysia? Perkembangan positif. Sasaran memang kita sasarkan 20% penguasaan pasaran takaful di Malaysia ini berbanding dengan konvensional. Konvensional dah
insurans konvensional ni dah jauh ke depan. Mereka menguasai pasaran dan hampir 40% lebih rakyat Malaysia dah ada perlindungan insurans. Tapi dari segi takaful baru peringkat dalam 10% kalau tak silap saya. Jadi perkembangan tu ada, tapi agak tidaklah serancak konvensional insurans. Berikut adalah antara ciri sistem takaful. Berlandaskan syariah Islam. Tiada unsur riba. Tiada unsur maisir, iaitu judi. Tiada unsur gharar, iaitu ketidaktentuan di dalam kontrak. Takaful ni konsep dia dari saling tolong-menolong, bantu-membantu, jamin-menjamin lah. Dan dia kalau kita ambil asas ayat daripada surah Al-Ma'idah, hendaklah kamu tolong-menolong dalam kerja-kerja ketakwaan dan jangan kamu tolong-menolong dalam kerja-kerja kemaksiatan. Itu antara perbezaan yang agak ketara dan mudahlah kita fahami. Insurans ni dia berteras kepada konsep-konsep yang kad jual beli yang tidak memenuhi kehendak-kehendak syarak. 3 unsur inilah yang membezakan antara insurans konvensional dan takaful. Masing-masing berasaskan konsep yang sama, tetapi disebabkan wujudnya unsur tersebut pada insurans konvensional menyebabkan ia difatwakan haram. Amalan riba dalam perbankan konvensional perkara yang tidak asing lagi didengari umat Islam. Tetapi sedarkah kita dalam sistem insurans konvensional juga tidak terkecuali dari masalah ini? Riba di dalam insurans konvensional dikaitkan apabila berlaku proses tuntutan pampasan dari pemegang polisi ke atas syarikat pengendali insurans tersebut. Bagaimana pula perkara ini boleh berlaku? Riba ni ialah satu yang diharamkan oleh Al-Quran, haram oleh hadis, dan ada pelbagai jenis riba sebenarnya. Tapi secara mudahnya riba ni ialah satu penambahan, satu pertama yang tidak dibenarkan oleh hukum syarak. Berarti dalil asasnya wa halallahu al-bai' wa harrama riba. Halal jual beli, haram riba. Gharar dan maisir, dua lagi unsur haram yang terdapat dalam insurans konvensional. Kupasannya selepas ini. Sehingga kini ramai di antara umat Islam yang masih lagi memiliki serta membeli insurans konvensional, sedangkan apa-apa sahaja yang berkaitan dengan insurans konvensional adalah haram. Namun, wujudkah alternatif lain bagi menggantikan insurans konvensional ini? Insurans konvensional dan takaful masing-masing menawarkan dua jenis perlindungan yang merangkumi perlindungan am dan perlindungan hayat. Perlindungan am merangkumi segala musibah seperti kebakaran, kemalangan dan harta benda. Manakala perlindungan hayat pula merangkumi musibah pemegang polisi, merangkumi kos perubatan, kos pendidikan, pelaburan, perniagaan dan lain-lain. Masyarakat Islam kini kurang kesedaran dan pengetahuan dalam memilih pelan perlindungan yang bertepatan dengan syariah Islam. Masih ramai yang berminat untuk memilih insurans konvensional berbanding takaful. Keperluan perlindungan ni memang semua pun ambil remeh. Ya, pasal kalau kita tengok dari dua sudut perancangan ni, perlindungan dan pelaburan, selalu orang lebih excited nak cerita tentang pelaburan. Perlindungan ni orang tak nampak sebagai penting sebab dia tak, alamak ini bila saya mati baru ada manfaat. Keputusan Persidangan Majlis Fatwa Kebangsaan kali ke-16 pada tahun 1979 telah membawa kepada pengharaman sistem insurans konvensional. Unsur gharar, iaitu ketidaktentuan di dalam insurans konvensional sangat jelas berlaku. Ini dapat dilihat apabila kedua-dua pihak sama ada pemegang polisi mahupun syarikat pengendali insurans ini saling tidak mengetahui bilakah akan berlakunya musibah tersebut. Gharar ni kabur, ketidakjelasan. Tidak jelas dalam kontrak. Satu-satu kontrak yang tidak jelas itu tidak dibenarkan oleh hukum syarak. Kabur dalam kontrak. Umpamanya seorang tu masuk satu premium insurans, dia bayar berapa sejumlah wang, kemudian macam mana dia akan dapat, bila dia akan dapat, kalau kemalangan macam ni berapa, kalau macam, jadi itu ketidakpastian dan mungkin dia tak akan dapat apa-apa ganjaran dan sebagainya. Itu dikatakan gharar.
Unsur ghara ini seharusnya dielakkan dalam apa jua muamalah sekalipun. Manakala unsur maisir iaitu judi pula dapat dikaitkan apabila pemegang polisi tidak mengetahui berapakah jumlah yang akan diterima apabila berlaku musibah. Adakah ianya mencukupi ataupun merugikan? Manakala maisir pula adalah merupakan, kalau diterjemahkan dalam bahasa Melayu, ialah berbentuk perjudian. Jadi perjudian ini adalah sebarang bentuk urus niaga, tindak tanduk ataupun jual beli, di mana semata-mata hasil yang diperolehi nanti itu adalah semata-mata berdasarkan kepada nasib semata-mata. Bukanlah berdasarkan kepada usaha yang dilakukan oleh pemodal ataupun pihak yang menerima modal tersebut. Ringkasnya, segala perkara berkaitan dengan sistem insurans konvensional dikira sebagai haram. Tidak kiralah polisi pelindungan seperti pelindungan am ataupun pelindungan hayat. Sudah pasti perkara ini menggemparkan mereka yang mendengarnya kerana kedua-dua jenis perlindungan ini sangat diperlukan. Insurans konvensional adalah sebuah sistem iaitu akad jual beli yang berteraskan keuntungan. Manakala sistem takaful menggunakan pakai akad tabarruk iaitu derma, bertujuan untuk saling bantu-membantu dalam kalangan ahli tanpa mengambil kira perihal keuntungan. Maka tidak heranlah isu insurans nyawa menjadi bahan perdebatan kerana ia melibatkan kadar penerimaan wang, papasan tinggi dan nyawa pemegang polisi. Jadi sepakat ulama telah menolak bahawa insurans nyawa ni satu yang memang haram. Kalau insurans harta am masih lagi diterima, ada khilaf pandangan, nyawa ni memang diharamkan. Dan sebab-sebab sama juga, iaitu masalah asas pokok sekali ialah sebab riba tadi, dan selain pada itu akad itu sendiri. Ia boleh dilihat apabila pemegang polisi meninggal dunia. Wang pampasan yang diterima oleh waris pemegang polisi tersebut sangat tinggi. Maka di sini wujudlah ketiga-tiga unsur yang dinyatakan sebelum ini, iaitu riba, judi dan ketidaktentuan. Tujuannya adalah baik, dengan tujuannya untuk menjamin keluarga. Tetapi sekalipun sedemikian, ini tidak boleh dikatakan telah menghalalkan insurans nyawa yang telah diharamkan tadi. Dan kita perlulah memberi suatu kesedaran kepada mereka yang masih membeli polisi-polisi insurans nyawa ini, kemungkinannya melalui tarbiyah dan juga melalui pemberitahuan yang lebih giat lagi. Wang papasan yang diterima oleh pemegang polisi insurans konvensional jelas mempunyai unsur riba. Ianya tidak boleh diwarisi oleh ahli keluarga pemegang polisi tersebut kerana hukumnya adalah haram. Ini dikuatiri berkemungkinan syarikat insurans konvensional tersebut telah melaburkan wang caruman itu ke syarikat lain yang mengamalkan unsur tidak berlandaskan syariah Islam. Tetapi perkara ini terkecuali dalam beberapa hal. Muzakarah Jawatankuasa Majlis Fatwa Kebangsaan pada yang ke-94 telah pun menggariskan bahawa manfaat insurans tersebut adalah haram kecuali jumlah yang bersamaan dengan premium yang dibayar. Jadi jumlah yang bersamaan dengan premium yang dibayar itu boleh diambil oleh peserta ataupun waris peserta tersebut. Bakinya seharusnya disalurkan kepada Baitumal untuk tujuan-tujuan umum. Tetapi diberi kelonggaran keharusan sekiranya ada waris-waris yang kategorinya fakir dan miskin boleh menggunakan manfaat daripada insurans tersebut sekadar keperluan. Berikut adalah perbezaan insurans konvensional dan takaful mengikut jadual. Tahukah anda, sistem takaful kini berkembang antara 15 hingga ke 20% setiap tahun dan jumlah syarikat yang menawarkan perkhidmatan ini di seluruh dunia kini mencecah 110 buah syarikat. Walau bagaimanapun, adakah kita benar-benar jelas tentang pelaburan yang kita lakukan, cara-caranya dan manfaatnya di masa hadapan? Dan yang paling penting, ia haruslah berlandaskan syariah Islam.
Perkembangan sistem takaful masa kini membuktikan ia semakin diterima di mata pengguna. Konsepnya yang jauh dari unsur penindasan telah menaikkan lagi prestasinya setiap tahun. Bagi memastikan pergerakan takaful di Malaysia lebih terjamin, industri ini dikawal selia oleh Akta Takaful 1984. Akta ini memberi garis panduan supaya aktiviti takaful selari dengan kehendak syariah Islam. Maka pengguna tidak perlu lagi rasa ragu-ragu dengan sistem takaful. 40% rakyat di Malaysia sudah pun memiliki insurans konvensional berbanding sistem takaful yang bergerak agak perlahan. Lebih kurang 10% sahaja dari rakyat Malaysia menggunakan sistem takaful. Tindakan yang sewajarnya perlu diambil oleh pelbagai pihak bagi mengembangkan lagi sistem ini. Orang memang lebih senang dengan insurance agent sebab dikatakan mereka ni lebih profesional, lebih lebih cepatlah untuk servis klien. Kehadiran industri takaful ni tidak sedahulu industri insurans. Industri insurans di Malaysia bertapak beratusan tahun ya. Malah kita ada syarikat-syarikat gergasi yang datang sini sebelum ada apa-apa takaful, syarikat takaful wujud pun. Tetapi itu memberi cabaran kepada mereka pemain industri takaful untuk terus cepat ambil peranan yang penting dan memberi khidmat yang begitu baiklah. Maksudnya kalau servicing factor untuk insurance agent ni dah hebat, dah dipandang hebat oleh masyarakat awam, mereka yang dalam industri takaful sekarang kena tampil lebih hebat. Peranan penting perlu dimainkan oleh syarikat takaful serta ejen-ejen yang berdaftar dalam mempromosikan sistem takaful ini. Kini sudah banyak syarikat takaful ditubuhkan. Sejak ia mula diperkenalkan di Malaysia, ejen-ejen insurans konvensional semakin giat melakukan promosi bagi mengelirukan para pengguna di luar sana. Hal ini membuatkan pengguna semakin ragu-ragu dan tidak yakin. Namun demikian, pengguna perlu tahu bahawa setiap pergerakan insurans konvensional serta syarikat takaful memiliki majlis penasihatnya tersendiri dan juga dikawal oleh Bank Negara Malaysia. Berikut adalah senarai syarikat takaful di Malaysia. Dewasa ini pelbagai jenis musibah atau kecelakaan boleh berlaku, tidak kira kepada sesiapa pun, sama ada melibatkan individu dan juga ahli keluarga. Jadi sebagai pengguna yang mengimpikan masa depan yang terurus, takaful adalah satu kemestian. Kita lihat dari segi keperluannya merangkumi kepada keperluan keuangan. Sebab apa? Sentiasa kita berhadapan dengan risiko. Setiap kita ni dalam kehidupan kita sentiasa berhadapan dengan risiko. Kita tak tahu bila kita akan ditimpa musibah. Contoh yang paling ketara adalah kemalangan dan sebagainya kan. Kemalangan yang mungkin mengakibatkan kita lumpuh kekal dan juga kematian ataupun penyakit-penyakit kritikal. Kalau ini berlaku, dia akan menggugat kedudukan keuangan kita, kestabilan keuangan keluarga dan sebagainya. Terdapat beberapa panduan penting yang perlu diambil kira oleh pengguna sebelum membeli produk takaful. Pengguna perlulah memahami polisi yang ingin dibeli kerana polisi tersebut mungkin berbeza pada syarat dan termanya. Selain itu, pengguna hendaklah memastikan harga premium yang dibayar adalah berpatutan dan sesuai mengikut keperluan diri. Tidak lupa juga penelitian tentang maklumat yang terkandung agar tidak berlaku kesamaran di dalam kontrak. Paling penting, pengguna mesti berurusan dengan ejen atau syarikat pengendali yang berdaftar serta sentiasa memantau tempoh perlindungan dan waktu untuk membayar caruman. Harus diingatkan, sistem takaful adalah sebuah sistem yang berlandaskan syariah Islam. Dengan membuat pilihan yang tepat, anda akan terhindar dari dosa riba dan lain-lain. Walaupun sistem takaful tidak memberikan keuntungan yang tinggi, tetapi sebagai umat Islam, kita perlu bersyukur kerana masih diberi peluang untuk merasai kehebatan sistem syariah Islam.
tiada unsur haram dan tidak mendatangkan kerugian. Sebagai pengguna, pastikan apa jua yang anda lakukan setiap hari ianya haruslah berlandaskan syariah Islam. Dan ingat, setiap pelaburan yang anda lakukan haruslah memenuhi kehendak Islam. Jangan lupa layari Facebook kami, dan sesungguhnya mencari yang halal itu fardu bagi setiap Muslim. Sehingga berjumpa lagi dalam Meja Halal. Assalamualaikum.